warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini, pada Jumaat. Dan hari ini saya nak ambil masa sekejap sebelum kita dengar tazkirah penerangan tentang perjalanan pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma, Kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma ataupun Kombat. Hari ini kita ada rombongan daripada Kombat, daripada Jazam Kuasa yang baru, dipengerusikan oleh Ustaz Najib dan juga beberapa dari Jazam Kuasa yang ada pada hari ini. Di luar juga ada tamu-tamu dan risalah-risalah yang diedarkan untuk sama-sama kita seterusnya menderma untuk tentang pencian aktiviti bila dijangkanya boleh kita nampak pembinaan tu bermula dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz Najib akan perincikan lepas ini. Saya ada beberapa perkara saja yang saya nak bagi tahu, iaitu tentang solat Jumaat kita. So ketetapan solat Jumaat yang terbaru adalah masjid 300 jemaah, surau Jumaat 100. Kalau ikut masjid kita, maksimum kita boleh dengan penjarakan macam ni adalah 303. Jadi betul-betul maksimum masjid kita ini. Kalau penuh sebenarnya kita dapat 300 insya-Allah. Dan minggu-minggu lepas, 2 minggu lepas pun alhamdulillah lebih kurang 290, 300 macam tu. Tapi apa yang kita lakukan adalah mengikut apa yang Jaiz sarankan untuk kita adakan penggiliran. Sebab tempat terhad yang nak datang tu ramai, sebab tu kita ada solat Jumaat grup 1, solat Jumaat grup 2. Jadi tuan-tuan hari ini tak silap saya grup 2, dan minggu depan grup 1. Jadi mohon pada tuan-tuan semua kena ikut peraturan yang telah ditetapkan dengan penggiliran dan sebagainya. Sebenarnya walk in tidak digalakkan, kalau ikutkan Jaiz dan sebagainya. Dia kena ada penggiliran, pendaftaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mungkin dah dengar tentang terawih, walaupun MKN kata dah okey, tetapi di negeri Selangor dan negeri-negeri mana pun dia kena dengar ketetapan daripada negeri. Kalau kita dengar ketetapan daripada Jaiz, tak sama dengan negeri lain, tak sama dengan MKN kata. Dan itu belum keluar lagi ketetapan dia, berapa orang ke bagaimana belum keluar lagi. Jadi bersabar, kita kena tunggu Jaiz akan pergi ke Pait dan akan diwawarkan kepada masjid-masjid dan surau insya-Allah. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan ada cahaya lah untuk Ramadan ni, untuk kita cumanya kaedahnya bagaimana dan sebagainya, saya tak boleh nak kata apa lagi. Jadi tanpa buang masa, saya nak jemput Fadil Ustaz untuk mewawarkan tentang kombat pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah, pertama-tama lah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sementara menunggu masuknya waktu Jumaat pada tengah hari ini. Jadi kita dapat sama-sama pada majlis tazkirah peringatan pada kita. Terima kasih kepada Tuan Nazir kita Haji Samsudin yang jemput kami AJK pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma yang diketuai oleh saya. Jadi hari ini
tim kita bersama dengan tuan-tuan dalam rangka kerja kami lah sebenarnya. Kerja kami yang diberi amanah dah 20 tahun dah duk tunggu Masjid Bandar Tasik Kusuma. Kan? Daripada tahun 2000 sekarang ni dah 2021 lah. Lama kan tunggu masjid. Jadi hasrat yang lama tu alhamdulillah Allah Taala dah makbul lah. Dalam masa 10 bulan hari ini kita sudah dapat kutipan 17,650,000. Kan? Dalam masa 10 bulan Allah Ta'ala nak bagi. Yang kita tunggu dulu 20 tahun. Jadi Allah Ta'ala nak bagi sekejap je. Kan? Bila dia nak bagi tu mudah. Kan? Kita tunggu dulu tak sampai-sampai. Jadi hari ni alhamdulillah. Kan? Sekarang ni yang terkini lah, yang terkini. Jadi sebabnya ramai. Setiap kali saya jumpa orang tanya saya lah, Ustaz, bila nak bina masjid? Kan? Tuan-tuan jangan nak tanya bila nak bina masjid. Tuan-tuan kena tanya, aku apa sumbangan aku pada masjid? Itu patut tanya. Kan? Yang patut kita tanyanya, apa sumbangan aku pada masjid? Itu. Kan? Ini jumpa saya tanya bila mau masjid, bila mau masjid. Kan? Okeylah, tak apalah, tuan-tuan tanya saya pun alhamdulillah. Yang mana jumpa saya beritahu, yang mana tuan-tuan dengar dalam FB, tuan-tuan boleh tengok, kan? Dan penerangan kita pun ada dalam website kita www.masjidkesuma.com, kan? .my. Tuan-tuan buka situ memang detail kami beri secara perincian setiap minggu dana yang masuk tu berapa tu kita masuk, kan? Okey, yang terkini alhamdulillah pihak JAIZ sudah tanda tangan pelan untuk permohonan kerja merancang. Dia panggil KM, kerja merancang. Jadi yang tu Datuk Syahzihan dah sign dah. Kan? Sebab masjid ni di bawah JAIZ, bukan bawah Ustaz Najib. Kan? Saya tak ada kuasa, saya kuli je, kuli. Kan? Kami ni semua kuli, 14 orang AJK ni kuli, tolong jalan kerja je. Kan? Jadi masjid tu, tanah tu, kan, itu di bawah JAIZ. Jadi otoritinya kita kena pergi jumpa tuan dia lah. Jadi tuan pengarah itulah yang apabila kita dah hantar borang tu, dia meneliti dengan apa yang kita plan apa semua tu, dia sign. Okey lah, kan? Dah sign tu rasa lega lah. Okey. Kalau dia tak sign, detil lah saya pula, kan? Jadi yang pertama tu dia dah sign. Kemudian permohonan kerja merancang secara online telah dikemuka kepada MPKJ. MPKJ kita dah buat dalam One Stop Center pada 23 Februari 2021. 23 Februari 2021. Hari ni berapa bulan dah? 19 Mac. Okey. Kan? Itu maknanya kami dah peringkat yang kedua lah. Dulu dah hantar dah pengarah, yang ni kena hantar ke MPKJ. Maknanya kita ni kena ada lebih kurang berapa timbalan kursi kita, berapa agensi? 14 agensi. Ada 14 agensi yang akan bagi ulasan, kan? TNB kata apa, Syabas kata apa, Bomba kata apa, yang berkaitan semualah. Ada 14 agensi tu. Jadi maknanya kami ni sedang menunggu ulasan daripada MPKJ secara One Stop Center sebelum permohonan kebenaran merancang secara hard copy dapat dikemukakan. Bila semua sokongan teknikal diperolehi, maka MPKJ melalui mesyuarat One Stop Center yang dipengerusikan oleh YDP MPKJ akan beri kelulusan kebenaran merancang.
Sekiranya ada komen dalam mesyuarat One Stop Center, pihak konsultan masjid perlu patuhi sebelum diputuskan di dalam mesyuarat One Stop Center. Kan? Jadi pihak yang bagi kelulusan kebenaran merancang ialah MPKJ, bukannya JAIS, bukannya MAIS, MPKJ. Jadi itulah setakat ini yang kami usahakan. Jadi apabila surat kebenaran merancang diluluskan, insya-Allah tahun inilah, target kami tahun inilah, kami akan buat majlis pecah tanah dan kita akan bina. Dan apapun setakat ini kami dah masuk dah duit ke Perbadanan Wakaf Selangor 10 juta dah masuk kan. Kos keseluruhan pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma 20 juta. 10 juta dah masuk dah kan. Setakat ini kami 17.650 duit. Ada sikit lagi. Jadi yang sikit itulah tuan-tuan yang kena top up tu, bukan orang lain. Kan? Sebab duit-duit yang banyak tu duit orang luar. Kan? Yang orang penduduk setempat ni belum lagi. Dia orang kan tunggu akhir-akhir. Kan? Jadi tak apa. Peluang masih ada lagi. Kan? Peluang masih ada. Jadi kami sempat bersama dengan penyumbang terbesar setakat ni, mualaf namanya Hafiz. Dia sumbang 1 juta ringgit kan. Maka apabila dia cerita yang dia bagi 1 juta ringgit ni ialah dia bermula daripada dia miskin. Sebab itulah kita ni nak derma masa kita susah. Bukan nantilah tunggu aku kaya aku bagi. Tak, itu salah, konsep yang salah kan. Dia menceritakan perjalanan hidup dia memang orang miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Tapi amalan dia setiap hari dia bawa sampul surat, dalam sampul tu dia masuk duit dah. Duit kelabu, duit hijau, duit merah, duit apa lagi kan. Dia semua masuk dalam sampul dia. Maka tiap-tiap kali dia singgah di masjid, di surau, dia akan cabut lah. Dia tak tengok dah warna apa, dia cabut dah. Itulah dia akan bagi kan. Itu amalan dia. Sehingga kan amalan dia kan, satu hari tu dalam sampul dia ada dua keping ya. Ada 2 keping saja duit hijau, maknanya ada RM10 kan. Maknanya ada RM10 dia pergi singgah kat surau tu, maka dia pun automatik dah ada 2 keping. Maka ketika itu dia bagi dengan RM5. Allah Ta'ala balas balik dengan RM5 dia bagi. Keesokannya dia dapat RM5,000 kan. Maknanya ketika itu yang duit dia ada RM10 dia bagi RM5, maknanya dia sudah derma 50% lah kan. Kalau kita ada RM10 yang tu rasa tak bagi dah kita, tapi dia boleh bagi lagi RM5 kan. Itu amalan dia buat sampailah sekarang ni. Jadi dia kata dalam keadaan sekarang ini tahun 2020 dia dapat bagi RM7 juta derma kan. Dengan dia bagi 7 juta dia dapat pulangan lebih daripada 100 juta. Itu tuan-tuan. Maka inilah kehebatan, nak beritahu kehebatan kita berwakaf, bersedekah. Maka tuan-tuan, hari ni kami bagi buku percuma pada tuan-tuan. Tuan-tuan mahu baca buku ni dengan baik, teliti, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan infak. Kita ni semua nak masuk syurga. Tidak ada orang yang tak nak masuk syurga. Maka Allah Ta'ala dia buka pintu syurga ni dengan macam-macam. Dengan macam-macam amalan yang kita buat atas dunia ni, maka Allah Ta'ala buka pintu syurga. Kita solat, Allah Ta'ala buka pintu. Kita puasa, Allah Ta'ala buka pintu syurga. Kita infak, kita bersedekah, kita wakaf, ada pintu syurganya. Semuanya melalui pintu-pintu syurga yang Allah Ta'ala buka pada kita.
Kan? Jadi banyak-banyak pintu syurga, takkanlah tak ada satu pun pintu syurga untuk kita. Kan? Takkanlah semuanya tertutup bagi kita pintu syurga. Kan? Kita naklah ada laluan kita. Jadi oleh kerana itu, bila mana ada laluan pada kita, kita kena buka jalan. Maka salah satunya dengan cara infak. Wa ma anfaqtum min syai', apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah Taala dia ganti balik. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Taala dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kan? Maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja amalan kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala ganda minimal 1/10. Itu minimal. Dan Allah Ta'ala dia boleh ganda berganda-ganda. Dan kalau kita baca Quran ini, di antaranya Allah Ta'ala beritahu secara jelas kepada kita, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seumpama satu biji kan, yang menumbuhkan satu pokok, dan pokok ini ada 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100. Artinya satu kebaikan sudah Allah Ta'ala ganda 700 kali ganda. Satu infak RM1, maka dengan RM1 dapat diganda dengan 700 kali. Kan? Dan kita yakin tuan-tuan, kan, ni orang yang buat masjid dulu ni, sampai sekarang ni dia dapat pahala. Kan? Kita ni orang baru je, baru datang solat kat sini, baru datang dengar kuliah kat sini, baru datang lah. Masjid ni lama dah. Maknanya orang penderma, pewakaf yang bina masjid ni, dia dapat saham. Itu namanya sedekah jariah. Maka yang kita sekarang ni, kita nak bina masjid Bandar Tasik Kusuma ni, nak jadi macam ni lah, saham yang mengalir. Itu dipanggil sedekah jariah. Kan? Maka bila mana kita nak bina masjid ini, kan, kita nak bina masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita apa? Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang bangun, sesiapa yang membina, sesiapa yang membangun, sesiapa yang membina masjid kerana Allah, walaupun sebesar sarang burung, walaupun sebesar sarang burung bertelur. Sarang burung ni besar mana tuan-tuan? Yang tuan-tuan tengok, pernah tuan-tuan tengok sarang burung ni atas dunia ni, sarang burung yang paling besar, besar mana? Mana tak lebih daripada tapak tangan kita je lah. Siapa yang bina masjid walaupun sebesar sarang burung bertelur ataupun lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di syurga. Artinya kita boleh bina mahligai di syurga melalui dengan infak, melalui dengan kita wakaf. Walaupun wakaf kita nilainya kecil, RM1, nak buat masjid 20 juta, nilai RM1 besar tak? Besar, bukan kecil. Sebab Allah Ta'ala dia bagi, walaupun kecil nilai, di sisi Allah Ta'ala tetap besar. Allah Ta'ala kata RM1 pun kamu bagi, aku bina mahligai. Takkan tuan-tuan ramai-ramai tuan-tuan ni kan RM1 tak boleh bagi, tuan-tuan lebih lagi. Maka kami AJK pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma, kami buat kempen. Kempen kami wakaf hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Tanda kita sebagai anak, kita sayang kepada ibu bapa kita, kita wakaf untuk mereka. Maka kita wakaf untuk mereka RM1,000.
Sebab itulah kami dapat capai 20 juta. Kan 20 juta ni target kami 1 tahun, alhamdulillah. Sekarang ni 8 bulan. Sekarang ni 10 bulan. Sebab kami mula daripada bulan Ramadan. Ni nak masuk Ramadan pula kan. Jadi setakat ni 17,650. Maknanya untuk capai 20 juta tu insya-Allah dalam masa setahun. Kerana kenapa dapat? Salah satunya ialah melalui tagline kami, wakaf hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Iaitu setiap orang dia wakaf RM1,000 untuk ibu bapa dia. Maka rakyat Malaysia 28 juta, saya hanya perlukan rakyat Malaysia 20,000 orang je untuk dapatkan 20 juta. Yang itulah kita capai sasaran kita. Kan? Jadi tuan-tuan yang belum lagi berwakaf RM1,000, tuan-tuan boleh berwakaf daripada sekarang. Sama ada tuan-tuan nak buat caruman boleh. Kan? Tiap-tiap bulan ni buku ni bagi FOC. Belakang dia ni ada nombor akaun. Nak QR pun boleh. Kan? Maknanya setiap bulan kan kita nak bina masjid pun 2 tahun 3 tahun juga boleh siap kan. Jadi nawaitu tuan-tuan untuk masukkan RM1,000 tu peluang masih ada. Kan? Dan baki sikit lagi baki ni 2 juta lebih lagi. Yang inilah tuan-tuan lah sebenarnya. Yang nak mencukupkan 20 juta ni tuan-tuan semuanya. Dah kami dah all out dah sebelum ni. Kan? Jadi insya-Allah dengan RM1,000 niat kita aku wakaf untuk diri aku dan keluarga aku, dan aku wakafkan untuk ibu ayah aku. Semua dapat tuan-tuan. Semua dapat. Kan? Tidak ada perkara yang kita nak bagi hadiah, tanda kita sayang, tanda kita kasih, kan? Pengorbanan yang cukup besar kepada ibu bapa kita, kepada kita, sehinggalah kita ada hari ini, kan? Dengan didikan dia, dengan tarbiyah dia, dengan jasa dia. Maka inilah peluang yang sangat besar tuan-tuan, kan? Beritahu pada ibu bapa, hadiah saya saya nak bagi hadiah pada ibu bapa, saya wakaf RM1,000 untuk Masjid Bandar Tasik Kusuma. Allahu Akbar. Dan kenapa? Kerana kita bina mahligai untuk kita, dan kita nak bina mahligai untuk ibu bapa kita. Atas dunia kita nak bina rumah pun tuan-tuan, ratus ribu dah nak bina rumah, untuk sebuah rumah. Kan? Nak bagi ibu bapa kita duduk kena habis ratus ribu. Yang ni RM1,000 boleh bina mahligai, boleh bina syurga. Kan? Bina istana dalam syurga untuk ibu bapa kita. Jadi kan inilah harapan kami, harapan kita semualah. Selama 20 tahun duk menunggu, inilah harapan kita. Kita nak tengok Masjid Bandar Tasik Kusuma. Dan tuan-tuan pun lalu tiap-tiap hari jalan depan tu, oi besarnya gambar masjid lah. Kan? Kau tak berapa nampak juga kita. Lalu tak nampak, tak ada. Tak tahu lagi lah kalau nak besar mana lagi dah. Kami rasa dah besar dah tu. Kami buat apa ni iklan yang terbesar takat ni lah Bandar Tasik Kusuma tu. Kan? Yang tu pun alhamdulillah. SU siapa bagi infak tu? Infak sembok tu siapa? Itu Cina, bukan masuk Islam lagi, Datuk Lim. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah dia. Dia beritahu pada kami, tuan, ini sembok free sampai masjid siap. Tengok. Orang kafir tuan-tuan bagi saham untuk Masjid Bandar Tasik Kusuma, kita ni tak bagi lagi kan dia. Kan? Malu kita pada orang kafir pula. Tu nak ceritanya bahawa alhamdulillah semua orang pakat-pakat bantu. Ini semua pertolongan Allah Ta'ala. Kerana atas dasar kenapa? Atas dasar kita bina mambana lillahi masjidah. Siapa yang bina rumah Allah kerana Allah, maka nawaitu kita semua ni tuan-tuan, kami penggerak aja. Kan? Semua kerja kami FOC. Kan? Jadi
kita gerak kerja atas kerana Allah yang telah bantuan Allah Ta'ala bagi. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan apa usaha kita. Dan saya pun orang kata boleh pejam mata dah lah kan. Sebab selagi mana masjid tak bina, tak boleh nak pejam mata. Hari awal-awal lagi kan, Tuan Nazir kata, Ustaz ambil ni jangan 20 tahun pula Ustaz. Kan? Saya masih lagi ingat Tuan Haji Samsudin kata, Ustaz ambil jadi pengurusi ni jangan 20 tahun pula Ustaz. Tak ada lah kita semua ni. Kan? Itu kata-kata semangat alhamdulillah. Dan kami bertekad, kami dah beritahu kami nak kutip duit ni dalam masa setahun je. Lepas tahun kami dah tutup lah. Yang cukup apa yang kita perlu, kita tak boleh kutip lagi. Dan kita sudah mendapat satu pengiktirafan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Dia kata Masjid Bandar Tasik Kusuma adalah masjid kedua yang dibina tanpa duit kerajaan. Alhamdulillah. Sebab saya rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana saya dapat buka peluang seluas-luasnya kepada tuan-tuan untuk berinfak. Kalau kerajaan bagi, tak ada lah kita nak infak apa lagi kan. Bila mana kami terima surat rasmi daripada Majlis Agama Islam, duka cita dia maklum, saya segera balas kepada ustaz tu, alhamdulillah, syukur. Dia pun terkejut, kenapa ustaz beritahu alhamdulillah? Dia pula terkejut saya. Kata alhamdulillah lah, kata penduduk Bandar Tasik Kusuma boleh lagi nak infak. Kalau kerajaan dah bagi, tak ada habis. Dia kata hebat ustaz. Kan? Jadi itulah sebenarnya ada hikmah dia. Kita menunggu 20 tahun, sebenarnya kita semua pakat-pakat bina Masjid Bandar Tasik Kusuma di atas keringat dan peluh, di atas pengorbanan ibu bapa kita sebenarnya. Kerana masing-masing yang berwakaf tu semuanya niat untuk ibu bapa dia. Jadi tanda kita sayang, tanda kita kasih kepada ibu bapa kita, inilah tuan-tuan peluang. Kan? Bila mana bina ni kompleks, sebab tu kami letak nama kompleks. Kenapa kompleks? Pertamanya masjid. Yang keduanya kita ada dewan utama untuk majlis-majlis kenduri kendara contohnya. Kan? Tuan-tuan anak tuan-tuan nak kahwin, boleh guna dewan tu. Tuan-tuan nak kahwin sendiri pun boleh lagi, tak ada masalah. Kan? Tu. Dulu kan, tanya, bila mana kalau isteri tanya kenapa dah nak kahwin lagi, dulu tak guna dewan ni nak guna dewan ni. Boleh. Ada alasan lah. Okey. Kan? Maknanya untuk kita nak buat apa majlis kat situ. Kemudian kita bagi kemudahan kepada pegawai takbir, terutamanya imam, bilal, siap, kita bagi kemudahan untuk rumah mereka kat situ. Kan? Jadi itu yang kami buat. Dan alhamdulillah cita-cita yang kita buat ni dengan peruntukan 3 ekar insya-Allah. Dengan itulah setakat ini 20 juta dan kita sudah capai 17,650. Ada baki sikit je. Kalau tuan-tuan lambat, rugilah. Tak adalah bahagian tuan-tuan di Masjid Bandar Tasik Kusuma. Dan inilah harapan kita orang kat sini kan, jangan duk bagi orang jauh-jauh lah. Sekarang ni kita pula kan, untuk nak mencukupkan sedikit lagi sekarang. Sedikit lagi, bukan banyak, sedikit lagi kan. Jadi insya-Allah semuanya kita menunggu kebenaran merancang, dan apabila dapat yang tu kami akan panggil pula. Kalau kebenaran PKP pula dah, sekarang ni PKPB, lepas ni tak ada, insya-Allah kita akan buat majlis rasmi untuk pecah tanah di tapak tanah masjid kita, insya-Allah kita akan jemput semualah. Kan? Kenapa? Kita rasa bangga, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang lama dah kan, kita duk tunggu-tunggu, alhamdulillah dapatlah tampung. Kita ada masjid kita yang ni, masjid yang sana pula kita dapat tampung pula, insya-Allah. Ada masa lagi tu Haji? Tunggu je. Jadi tuan-tuan, jadi yang perlu kepada kita sekarang ialah sama ada kita buat
derma. Dan hari ni kalau tuan-tuan nak derma hari ni pun, pihak kami yang pakai baju hijau dan putih ni kan, tuan-tuan kita pun ada tabung kos hari ni, nak masuk 10 sen 20 sen silakan. Yang untuk hari ni ini mukadimah baru, sebab target kita semua ni ada 300 orang yang solat ni, insya-Allah. Maknanya masjid bandar, masjid kampung Renceng secara tak langsungnya dia telah infak 300,000 sebenarnya. Dengan 300 orang jemaah, 1,000 seorang, secara tak langsungnya 300,000. Tuan-tuan terpulang, tuan-tuan lah masuk RM5, RM10. Yang pentingnya, duduk kira-kira tu dah cukup dah 1,000. Okey, stop. Selagi tak cukup 1,000, tuan-tuan teruskan kan. Nombor kat ni nak hafal pun boleh, nak tulis pun boleh, ada semua. Buku ni bawa ya, baca. Ini buku-buku yang menceritakan, tulisan dalam ni semuanya menceritakan tentang kelebihan kita berinfak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan saya dan harapan kita semualah, saya ni sebagai penggerak saja, kami sebagai penggerak, dan insya-Allah tujuan utama kitanya semuanya adalah untuk kita satu hari kita dapat solat di Masjid Bandar Tasik Kusuma. Sekadar itulah peringatan tengah hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.